partial y, partial x. The important thing here, for this notation, you should read from right to the left. First, with respect x, and then with respect y. It's equal to f sub xy. Number 4, differentiate first with respect to y, then with respect to x. We write in notation partial square f, partial x, partial y. You should note that first differentiate with respect to y, and the second with respect to x is equal to f sub yx. Okey. Tadi first order partial derivative, the main atau konsep kamu dah boleh kuasai dah. Okay, konsep dia mudah saja kan. Kamu just pegang y constant ataupun pegang x constant. Okay, and then now the second order. Okay, Mary nak tengok second order. Apa dia punya perbezaan ataupun the small thing yang kamu kena alert. Kamu kena alert. Cara tulisan. Cara tulis. Okey, bila second order maknanya kita akan derivative, kita akan differentiate dua kali. Differentiate dua kali. Untuk penyertaan yang pertama, kita differentiate with respect to x dua kali, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Cara tulis, cara tulis dia tak ada masalah. So, mudah saja. Okey, ni cara yang terakhir, fxx yang paling famous lah, kita tulis paling mudah kita tulis fxx. Okey. So, cara tulis dia ialah delta square f over delta x square ataupun delta over delta x, delta f, delta x. Okay. And then, cara tulis yang paling senang ialah fxx. Okay. And then, pernyataan yang kedua. Okay. Pernyataan yang kedua di mana differentiate twice with respect to y. Maksudnya, kita differentiate y dua kali pun tak ada masalah. Okay. Fyy at the end kita hanya tulis fyy sahaja. Fyy sahaja. Okey. Yang ketiga dan keempat tolong alert. Yang ketiga dan keempat tolong alert. Apa perbezaan? Perbezaan dia ialah cara tulis kelidi dengan f lowercase ni tak sama Tengok betul-betul. Cuba tengok sini. Jangan sembang. Walaupun kamu mute ke, tak dengar, madam tak dengar apa yang kamu buat, tapi jangan sembang. Girls, boys, sama naik je. Jangan sembang. Okay. Differentiate with respect to x, then with respect to y. Maksudnya, kamu akan differentiate with respect to x terlebih dahulu. Okay. So, sebab tu di sini, dalam bracket ni ada x, di luar bracket ialah y. Okay, sebab kita akan differentiate with respect to x dulu, kemudian baru y. Kalau dari segi penulisan kelidi atau delta ni, okay, ni cara tulis dia. Delta, delta y, delta f, delta x. Tapi, kalau dari segi lowercase, nampak tak? Dia beza nampak tak? Bila lowercase, kita boleh follow saja. X dulu baru y. Okay, f, x, y. Mudah. Okay. Jadi, student selalunya tulis yang ni. fxy. At the end, jawapan mereka mesti akan tulis macam ni punya. Mereka akan tulis dalam tu f. Okay. Mereka tak pastilah. Tak pernah lagi keluar soalan. Okay, keluar soalan dia minta macam ni. Dia bagi keli. Dia bagi keli D kan. Lepas tu dia kata delta y, delta x. So, kamu kena tahulah. Kamu kena buat apa dulu. Okay. Lalu soalan dia akan bagi equation differentiate with respect to x and then with respect to y. Dia akan sebut. Okay, dia tak pernah pula keluarkan pernyataan ni. Kok dah dia keluarkan pernyataan delta over delta y, delta f over delta x equals to a. Find a. Kok lah kan. Dia tak pastilah. Itu tak pernah keluar lagi. Tapi make sure kamu tahu perbezaan dia. Okay. So basically, kalau tulis bentuk f ni mudah saja. fxy. Bila fxy, okay, kita differentiate x dulu, kemudian y. Kalau dari segi delta, okay, delta f over delta x di sini dan di luar ni adalah delta over delta y. Sama juga dengan pernyataan yang keempat. Kita differentiate y dulu baru x. Kalau bentuk lowercase f, okay, lowercase f ni f y x. Okay, sebab dia ambil straight away daripada sini. Okay, y dulu baru x. Okay, so f y x. Tapi kalau bentuk kelidi, okay, kelidi ni cara tulis dia.
delta over delta X dalam bracket delta F over delta Y. Nah, itu pun macam ni. Delta X, delta Y. Nampak tak sama? Okey, tak sama turutan dia untuk F ni. Okey, ikut kamulah nak tulis yang mana pun. Tapi, kalau tengok soalan, tengok soalan betul. Soalan nak apa? Kalau soalan cakap macam pernyataan macam ni, tak masalah. Takut soalan tak cakap macam pernyataan ni. Soalan cakap macam ni. Nampak cursor medium bulat. Kod dia minta macam ni, kamu kena tahulah kamu kena buat apa dulu. Okey. Second order partial derivative that are differentiate with respect partial squared f, partial y, partial x is equal to partial squared f, partial x, partial y. This rule accept for all values of x and y. Okay. So, kemudian the second thing yang kamu kena tahu, bila kamu differentiate xy, fxy sama nilai dengan fyx. Tak ada masalah. Nah, kalau dia minta fyx, kamu dah ada fxy. So, kamu dah dapat dah jawapan dia sebenarnya. Tu maksud dia. Okay. fxy sama macam fyx. Okay. Ni untuk dua ni je nah. Untuk xy, yx. Bukannya x, y tu dah nah. Tu lain. xy, fxy equals to fyx. Tolong highlight yang ni. Tolong highlight note tu. Dalam buku kamu, page 4 of 11. Tolong highlight note. fxy equals to fyx for all values of x and y. X and y. Okay, and then kita akan buat example. Plus 3y3. The question is, find f sub x, f sub y, and the second order partial derivative f sub xx, f sub yy, and f sub xy. To solve this question, write the function. Okay, to solve this question, I want you to do it. Okay, Madam kamu yang buat. Okay, tadi Madam dah sebut nama Fahim Fitri dengan Arisha. Akif pun Madam dah sebut. Okay, F 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 orang. Alif Afifi. Boleh ni, Madam lupa Madam punya apa. Okay, Alif Afifi. Yasmin. Turutan lah, ikut turutan lah. Maksud Madam, Alif Afifi FX, Yasmin FY. Alif Afifi. Yasmin. Iziana. 1, 2, 3. Iziana. Fauzan. 1, 2, 3, 4. Seorang lagi. Umi. No, bukan Umi. Madam nak Amal. Alif Hafifi FX, Yasmin FY, Iziana FXX, Fauzan Hakim FYY, Amal FXY. Siapa dah siap boleh hello kat Madam lah. Maksud Madam kat sini lah, boleh cakap. Boleh cakap ataupun boleh tulis dekat chat. Buat kat buku kamu. Buat kat buku nak. Amal ada. Alif Fifi ada tak? Alif Fifi? Muhammad Alif Fifi kan? Okay, Alif Fifi ada. Yasmin ada. Iziana, Amal, Fauzan. Dia nak jawapan lah.
Yang penting kamu kena tahu rules of differentiation. Itu yang paling penting. Ali, FX apa? Yasmin, FY. Saya ada tulis kat chat dah, madam. Chat, okey, baik. Tulis kat chat. Oh, semua tulis kat chat. Alahai. Mana dia? Okay, negative 2x plus 9. Tak cakap. Dia cakap. Lepas tu, fxx 10. Iziana. Fy. Yy. 8 plus y. Fx. Okay. Kita tengok. 5x squared minus 2xy plus 3y cubed. Okay. So, fxx 10. Fyy 18y. Fx 10x tolak 2y. Okay, fxy negatif 2. Fx. Well done. Bagus. Good job. Okay? Okay, mana kamu dah faham? Okay, I like it. Settle. Okay? Bagus. So, ni 2 jam. 2 jam. Hari Rabu kelas kita 3 jam, betul tak? Kelas. Kelas, betul tak hari Rabu kelas kita 3 jam? Betul kan? Betul. Betul. Okay. Okay. So, inilah chapter lecture 1. Lecture 1. So, semua extra example apa semua ni kamu boleh tengok sendiri lah. No? Constant. Okay. So, Mindy nak continue dengan lecture 2 of 3. Lecture 2 of 3. Part 1. If you wanna. Okay, so maksudnya hari ni kita akan sentuh lecture sahaja. Okay, kita akan sentuh lecture sahaja. Hari Rabu 3 jam, tutup 1, tutup 2, tutup 3. Kita akan proceed 3 jam tutup. Okay? Okay, so mari kita tengok bukannya ni. Okay, so kita akan tengok lecture 2 of 3 part 1. Assalamualaikum and hi. We are going to continue on partial differentiation. In this lecture 2 of 3, we are going to focus on second order partial derivative and also extremum of functions of two variables. For learning outcome, at the end of this lecture, you should be able to compute the second order partial derivative involving two variables, determine the stationary point AB by solving simultaneous equations up to third degree polynomials, and also determine the nature of stationary point AB by using second order
partial derivative test. Okey, untuk lecture 2 ni, untuk 1.2a ni, okey 1.2a ni yang macam lecture 1 tadilah. Compute second order, okey maksudnya fxx, fyy ataupun fxy atau fyx. Okey, tu je second order lah. Yang first order tu fx, fy jalan kan. Okey, second order fx, fyy, fyx atau fxy. Okay, untuk 1.3a, determine the stationary point AB by solving simultaneous equation. And then yang B, determine the nature of the stationary point. Yang ni yang baru. Nah, ni baru untuk lecture 2. Okay, so mari kita tengok apa yang ada. Partial derivative. Okay, example 1. If fxy equals to xy, okay, plus x equals to 1 over y, show that, okay, delta square f over delta x delta y equals to delta square f over delta y delta x. For this question, okay, we use the second order partial derivative. Okay, first let's differentiate, okay, the left hand side. Okay, nah. Yes, soalan partial differentiation macam ni ada soalan show. Okay, ada soalan show. So, bila soalan show, nampak soalan macam ni kan? Okay, so ingat balik macam dia kata. Bila dia tulis melalui curly D, so kamu kena tahu. Kamu kena differentiate apa dulu. Nah. Macam soalan ni, okay. Untuk yang belah kiri, okay, yang left hand side, delta square f over delta x delta y. Ini bermaksud kamu kena differentiate dalam kurungan dulu. Ni differentiate delta y dulu, with respect to y dulu. Kemudian baru differentiate with respect to x. Maksudnya kita baca jawi. Kita baca dari kiri ke kanan. Nah, ni baca dari kiri ke kanan kalau dia tulis curly. Okay. So kena differentiate with respect to y dulu, baru differentiate with respect to x. Okay. Okay, the left hand side. So for this term, okay, actually we have to differentiate, okay, y first. Okay, then we differentiate one more time with respect to x. Okay, so for this function, okay, you have y for both terms. First we change the form. So xy, okay, plus x exponent y to the power of negative 1. We can differentiate it by using power rule. Okay, let's differentiate. So xy, you differentiate, you get x times 1. Okay, and the second one, x, okay, the constant, multiply with, okay, differentiate the power, so negative y, power of negative 2. So exponent, okay, 1 over y. Okay, simplify the terms, so you get x minus x over y square, multiply with exponent 1 over y. Okay, so tolong ingat rules of differentiation. Untuk term yang pertama ni, kadang-kadang kamu mungkin tak nampak tau. Kamu tak nampak, macam mana nak buat ni? Allah, macam mana nak buat ni? Madam, tak nampak lah madam. Okay, guna rules of differentiation. Okay, ni kamu boleh guna product rule. Buat product rule. You buat slow-slow. Nak buat slow-slow. Kamu keluarkan UX VY. Macam tu. UX VY. Okay, bila kita keluarkan U equals to X, okay, bermaksud differentiate U akan jadi kosong. Contoh macam tu. So, kamu buka rules, sebab tu dia suruh ingat rules of differentiation. Ingat balik rules of differentiation. Okay, untuk XY ni kita guna rules of differentiation yang product rule tu. Okay, so bila guna product rule bla 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 bla, terus dapat yang ni. Siapa yang boleh congak tu, siapa yang boleh padang kepala tu tak masalah. Siapa yang tak boleh padang kepala tu, cuba tengok balik rule siapa yang kena pakai. So ni product rule. Keluarkan U equals to X, V equals to Y. Tengok balik, oh dia nak differentiate with respect to Y. Jadi yang X tadi akan jadi kosong lah. Macam tu. Yang Y akan jadi 1. Y akan jadi 1. Okay. Kalau ada soalan tolong tanya. Kalau ada tolong tanya. Kemudian okay, yang E 1 over Y. E 1 over Y ni dia tolak dalam bentuk, dia bukan dia tolak, dia tukar. Dia tukar bentuk jadi
y power of negative 1. Yang ni tengok balik. Tengok balik pengetahuan SEM 1. Semua dalam SEM 1 punya. Okey, semua SEM 1 punya. Okay, now we want to differentiate one more time. Okay, with respect to x. Okay, with respect to x. Okay, we take the previous answer. Okay, so let's look for the previous answer. So we have, okay, 2x for both terms. Okay, you differentiate x, so you get 1 minus, okay, the second term. Okay, we write first the constant exponent 1 over y square. So we differentiate x, you get. Okay. So, untuk yang second derivative ni kita tahu second derivative mesti with respect to x. Jadi, rujuk kepada jawapan akhir kita yang with respect to y ni. Ni, ambil yang ni. Okay, ambil jawapan ni and then kita differentiate with respect to x. Ni yang dia highlight ni in term yang dia nak differentiate tu lah. Okay. So, yang ni, okay, x akan tinggal 1. Kemudian untuk term yang kedua ni yang y ni semua jadi constant. Sebab tu dia tulis balik. Nampak tak? Dia copy balik. Sebab constant. Itu hanyalah constant. So, differentiate x ni akan dapat 1. Nah. Get 1. So, the answer should be 1 minus exponent 1 over y squared. So, let's proceed, okay, to differentiate the right hand side. So, for this, so y multiply with respect to y to the power of negative 1. Negative y to the power of negative 2. Okay, multiply with exponent 1 over y. So, we'll get 1 minus exponent 1 over y square. So, now we have two values, okay, for the left and the right side. Okay, we want to show. So, the left side, okay, we get this value, okay, this answer, delta y delta x. Okay, bila soalan show, pastinya kamu dapat show lah, kan? Baik soalan pun nak show. So, make sure lah yang left hand side equals to right hand side and then shown. Nah. Okay, so shown. So, tengok example yang kedua. Example 2. If fxy equals to ln square root of x square plus y square, show that f sub xx equals to negative f sub yy. Nampak tak? Ni soalan show. So, partial differentiation ada soalan show. Yang example pertama, dia tulis dalam bentuk curly D. Kan, delta. Kita tengok ada. Ni, nampak? Dia tulis dalam bentuk curly D. So, bila dia tulis bentuk curly D, kamu kena tahu, oh, aku kena differentiate with respect to y dulu ni, baru x. Untuk yang ni pula, x dulu baru y. Nah, okay, untuk example yang kedua, dia tulis dalam bentuk f lowercase. Nampak tak? F lowercase. So, bila F lowercase, tak masalah. Ya? X, Y, Y. Maksudnya, kita baca dari kanan ke kiri. Kalau delta tadi, kiri ke kanan tau. Kalau F ni, kanan kiri. Macam biasa. Maksudnya, differentiate with respect to X. Maksudnya, differentiate with respect to X. Yang ni pun, yang pertama Y, yang kedua pun Y. Dia ikut macam tu. Okay? So, yang ni... Of x square plus y square, show that f sub xx equals to negative f sub yy. Okay, so untuk example tu ni, madam nak kamu tengok sendiri lah nanti. Okay, mudah saja. Kamu tengok sendiri, tengok balik lectures ni. Kalau kamu tak dapat kan, atau kamu tak tengok lagi, tengok dulu, tulis semua. Benda tak nak tunjuk kat sini. Benda nak highlight benda penting sahaja. Okay. Okay, nampak tak? Kat sini dia guna. Dia guna UV. Ikut kamu. Memang kena guna. Okay, memang kena guna. Kalau kamu tak dapat nak congok, kalau kamu tak dapat nak kepala, jangan buang masa. Tulis. Mana U, mana V. Kemudian dia minta with respect to apa? Ikut apa yang dia minta. X
square plus y square. Y square minus x square. Okey, bila soalan show ni, okey. Bila soalan show, kamu kena dapatkan seperti yang dia minta. Okey, dia susah sikit soalan show ni. Kalau soalan tu senang, kamu boleh buat, dapat mudah-mudah. Kalau soalan tu macam kamu kena ubah sikit. Kan? Macam soalan SEM 1 lah, differentiation tu kan ada show. So, memang kena bijak. Strategi tu kena ada. Nak buat macam mana nak dapatkan seperti yang dia nak. Sebab jawapan kamu dah ada. Cuma nak dapatkan seperti yang dia nak tu kamu kena kreatif. Nak kena ubah apa. Okay. FYY. Sebab kat sini dia nak f(x) equals to negatif FYY. So, apa maksud dia dekat sini? Macam mana boleh ada negatif? Nah. Okay. Kat sini dia nak highlight sikit. Kalau kamu perasan kat sini nampak tak? U equals to Y. Ni dia buat lower case lah. U, Y. Lower case Y tu maksudnya with respect to Y. Okay. V pun V, Y. Maknanya with respect to Y. Kamu tak boleh buat macam ni ya. Kamu pecah U, V. Tiba-tiba U, Y, V, X. Tak boleh. Jangan pisah mereka pula. Bila U, Y, V pun Y. Bila U, X, V pun X lah. Okay. Lower case lah ni. Ni lower case. Maksudnya kita differentiate with respect to Y. Yang ni pun differentiate with respect to Y. Okay. X tu kita jadikan constant. So, Answer that we get from the previous calculation. Okay, let's try to show the statement. Okay, so from the left hand side. okay. Ni jawapan yang kita dapat. Kita cari f(x), kita cari f(y)y. Kita cari apa yang tak sama kat sini? Oh, yang f(x), y square tolak x square. Yang f(y)y), x square tolak y square. So, ni lah yang Mida kata tadi. Okay, kesukaran soalan show ni. Kamu kena pandai analyse, tengok macam mana nak dapatkan seperti yang dia nak yang ni. Okay. Okay, if your f sub xx equals to y square minus x square over with x square plus y square square. Okay, this is your f sub xx. Okay, we can change the numerator by factorize negative. So in the bracket will be x square minus y square over, okay, the same denominator. So when we look at the new form, okay, this one is actually your f sub yy, okay, with negative in the sign. Okay, so we can write it is equal to negative f sub yy. Tolonglah kamu jangan confuse, bukan confuse lah. Madam tahu ada di antara kamu yang madam factorize negatif ni yang bawah ni tak terjejas ke? Okey. Ini melibatkan proses pembahagian divider kan? Division. Okey, division. So, bila kita factorizekan negatif di atas, okey, kita hanya factorizekan negatif saja di atas. Bukannya kita turut sertakan yang denominator. Tak. Kita hanya factorizekan, keluarkan yang negatif ni ke atas. Okey. Bukannya the whole thing, semua benda kita keluarkan negatif, tak. Kita keluarkan negatif numerator sahaja. So, bila kita keluarkan negatif numerator tu, kita akan dapat x square minus y square. Sebab apa?
Kalau kamu expand balik, mesti kamu akan dapat y square minus x square. Okay. So, kalau kamu tengok balik, x square minus y square over x square plus y square ialah fyy. Sama kan? Okay, so maintain kan negatif. Negatif ni maintain, nampak tak negatif ni? So, ini ialah fyy. Okay. So this is equal to the right hand side. So we can conclude that therefore f sub xx is equal to negative f sub yy. Okay, shown. Okay. Okay. Right. Okay. So, alamak. Lecture 2 of 3 part 2. Okay, ni part 2 pula. Bismillahirrahmanirrahim. See you again in subtopic extremum of function of two variables. We try to determine the extremum point for a function. The function with two variables, z or fxy, we could use second order partial derivative test or d-value . Okay. So, untuk part 2, okay, apa yang kita akan buat ialah kita akan determine extremum of function of two variables. Okay, kita akan menggunakan second order partial derivative test d-value ataupun dipanggil d-value. Okay, d-value. So, to determine the extremum point for a function, kita ada step. Jangan risau, tengok ada step lah tu. Kalau kamu tak tahu nak buat ni, madam pun tak tahu nak cakap dah. Jadi bagi dah step 1, step 2, step 3, step 4. Mana dalam buku kamu page 6 of 11. Tolong buka buku. Tengok siapa yang belajar dengan kawan tu, tengok kawan sebelah ada buku ah. Tengok. Okey. Tengok page 6 of 11. Okey, dalam tu ada dia tulis step 1, step 2, step 3 and step 4. Okay, so step 1, find the first partial derivative with respect to x and y. Dah ajak dah. Okey. Macam mana nak guna d-value ni? Okey, cara yang pertama, bukan cara yang pertama. Step yang pertama, cari dulu fx and fy. Nampak? Okey. Lepas step 1, step 2, determine by using simultaneous equation. So keyword dia adalah simultaneous equation, iaitu apabila kamu equatekan fx equals to 0, fy equals to 0. Okay. Okay. Step dia sama saja macam yang SEM 1. Kalau kamu ingat kan. Fx equal to 0, fy equal to 0. And then, kamu akan dapat point. Okay. Ni step yang kedua ni. Bila kamu equal to 0, fx equal to 0, fy equal to 0, kamu akan dapat point. Sebab tu suppose the point is. Maksudnya, kamu akan dapat point di sini. Lepas step 2 tu kamu akan dapat point AB. Contoh point AB. Okay. Find a second partial derivative. Step 3. Kena cari second partial derivative. Fxx, Fyy. Okay. And
fxy. Okey, tak kisahlah. Katakanlah soalan tu bagi fyx. Kamu tak payahlah nak pergi cari fxy. Kan? Sebab kamu dah tahu fxy equals to fyx. Nah? Okey? Okey, so maknanya kamu kena cari fx, fy, fxx, fyy, fxy. Kena cari semua. Okey? Kemudian, okey, step yang keempat. Okey, step yang keempat ni step yang paling penting. Okey, nak determine the type. Type of the critical point tu. Okey, apa ciri-ciri critical point yang kamu akan dapat? Okey, bergantung kepada D value. Okey, semua ambil highlighter. Tolong pastikan kawan kamu ada highlighter sat. Siapa tak ada highlighter, ambil sat pen warna-warna ke. Okey, tolong. Madam nak kamu highlight kotak tu. Kotak D value tu. Okey. Kotak D value kamu tu. Kalau kamu perasan fxx darab. Ni titik ni darab. Cuba buat titik sat dekat dalam kotak kamu. Kotak kamu mungkin tak ada titik. fxx darab fyy. Okay, so step 1, step 2, step 3. Tadi kamu cari semua benda tu. fxx, fyy, fx, fy, fxy. So, untuk D value, dapatkan nilai fxx kamu. Okay. Dapatkan nilai fyy kamu. Okay. Darabkan daripada dua. Tolak dengan fxy square. Okay. So, apa yang akan kamu dapat? Okay. So, semuanya bergantung kepada nilai D kamu. So, nilai D kamu. Okay. Sekiranya D greater than 0, fxx less than 0 at point AB, yang mana point AB ni kamu dapat semasa di step yang kedua. Step yang kedua kamu dah dapat dah point AB. So, bermaksud point kamu tu ialah maksimum. Okay. If kamu dapat D greater than 0, fxx greater than 0, then point kamu, point AB kamu tu ialah minimum. Sama konsep macam senyum sedih tu. Okey, senyum sedih. Konsep dia sekiranya D kamu greater than 0. Okey, sekiranya nampak tak kedua-duanya greater than 0. Kamu kena check fxx kamu. Check fxx. Kalau fxx less than 0, alah dia sedih lah. Sedih maksimum lah. Okey. Check fxx. Fxx kamu greater than 0. Oh, dia happy lah. Dia minimum. Okey. Minimum. Okey, sekiranya kamu dapat D less than 0. Okey. Kalau D less than 0, tak payah tengok fxx dah. Maksudnya, point AB kamu ialah saddle point. Okey. If D equals to 0, bermaksud test fail. Mana? Test fail. Okey. So, itu sahaja yang penting untuk ekstrimum ni. Okey. Kita ulang balik. Step yang pertama, step pertama. Okey. Ni step pertama, step kedua, step ketiga. Nampak tak? Kamu kena cari fx, fy. Okey. Bila dah cari fx, fy, equate to 0. Bila equate to 0, kamu akan dapat point. Kemudian cari fxx, fyy, fxy. Sebab apa kena cari fxx, fyy, fxy ni? Sebabnya ialah kamu kena guna dalam ni D value test. Test D value ni. So, bila dah masukkan dalam ni, point pun dah dapat. Point ni kamu dah dapat semasa step yang kedua. Okey. Okey, dah dapat D value. Check condition D value kamu. Adakah D greater than 0? Bila D greater than 0, check fxx. Bla bla bla. Bila D less than 0, tak tengok fxx dah pun tak apa. Tak payah tengok saddle point. D equals to 0, test fail. Itu saja. Okey. Baik. Okey, ni apa dia? Okey, ni contoh. Ni contoh. Ini buka suara. F sub y. X
Okay, so ni adalah contoh. Identify the critical point and maximum value of the function. Okay, diberi function, nampak panjang berjela kan function ni kan. Relax lah, jangan kamu jangan terpsycho dengan function. Relax, buat satu persatu. XY tolak X square, tolak Y square, tolak 2X, tolak 2Y tambah 4. Okay, dia nak identify critical point and maximum value of the function. Okay, so identify critical point. Maksudnya kita hanya perlu identify critical point saja. Maksudnya sampai step 2 sahaja. And maximum value of the function. Okay, mari kita tengok. Minus 2y minus 2. And step 2. So ni step yang pertama. Nampak tak step pertama? Cari fx, fy. To determine the critical point, f sub x is equal to 0 and f sub y is equal to 0. Y minus 2x minus 2 is equal to 0. Equation 1. And x minus 2y minus 2 is equal to 0 is equation 2. So using the simultaneous equation, equation 2 times 2. And equation 1 plus equation 2. Equation 1, y minus 2x minus 2 is equal to 0. Equation 2 times 2, that means negative 4y plus 2x minus 4 is equal to 0. And plus y minus 4y is negative 3y. Negative 2x plus 2x is 0 and negative 2 minus 4 is negative 6 equal to 0. Negative 3y equal to 6 and y is equal to negative 2. Okay, so di step 1 tadi fx, fy. Step 2 kita nak cari point. Nak cari critical point tu. So first thing first, kita ambil fx equal to 0. Ni yang dapat ni. Fy equal to 0. And then kita akan gunakan teknik simultaneous equation untuk solve. Okay, so ni kita guna simultaneous equation dah. Sebab apa guna simultaneous equation? Sebab objektif simultaneous equation kita nak hilangkan. Kita nak eliminate one of the variable. So, untuk yang ni kita eliminate x. Nampak tak? Negative 2x plus 2x. So, x akan hilang. X akan hilang, so tinggal y saja. So, y dapat negative 2. So, bila y negative 2, masukkanlah mana-mana untuk dapatkan x. And next, substitute y equal to negative 2 in equation 1. From equation 1, y is equal to negative 2. So, negative 2 minus 2x minus 2 equal to 0. Negative 2x equal to 4, x equal to negative 2. Next, when the value of x is negative 2 and the x negative 2, negative 2. And the third step, find the second order partial derivative. Okay, so kalau kamu tengok sini, kita dah dapat critical point. Okay, critical point which is negative 2, negative 2. Cumanya kita tak tahu nature dia. Ni senyum ke sedih? Kita tahu nature dia senyum ke sedih. So kita continue step 3. Cari fx, fyy, fxy. From f sub x, y minus 2x minus 2. Therefore, f sub xx is negative 2. And from f sub y, x. Okay, ni kita ambil balik daripada step 1 tadi. Step 1. Okay, kita ambil balik step 1 kita tadi. Okay, step 1 kita dah cari fx. Okay, so ni daripada step 1. Okay, kita cari fx. Fy pun dari step 1 tadi.
Okay, kita continue untuk cari minus FYY. y minus 2. Therefore, f sub yy is negative 2. And find f sub xy from f sub x is Kan? Kemudian dia minta fxy. So kita ambil fx ni, fx ni. So kita differentiate untuk yang kali kedua with respect to y. 1. So kita ambil fx ni differentiate with respect to y ni, 1 je lah. Kan? Sebab y hanya ada satu je term. Yang ni constant, yang ni jadi constant. So ni kosong. So yang ni 1. Therefore, step number 4, find the value of d. D at the point negative 2 is f sub xx times f sub yy minus f sub xy squared equal to negative 2 times negative 2 minus 1 squared equal to 3. When d Okay. So kamu nampak kan? Just masukkan saja fx negatif 2. Darab dengan fyy fyy negatif 2. Tolak dengan fxy 1. Tolak fxy square kan? 1 square. So masuk saja. So 4 minus 1. 4 minus 1 is 3. Okay, so kita tengok D. D dia greater than 0. Okay, D greater than 0. Tengok pula fx. Okay, fx less than 0. Okay. d greater than 0 and f sub xx less than 0. Therefore, the conclusion is the maximum point at negative 2, negative 2. And the next step, find the maximum value. The maximum value is substitute the value of x and y in the function. F negative 2, negative 2 equal to 4 minus 4 minus 4 plus 4 plus 4 plus 4 equal to 8. Faham dah? Bila dia minta value, okay, kamu dah dapat maximum point negative 2, negative 2. Kamu substitute dalam substitute dalam ni sayang. Mana dia? Ni, substitute dalam ni. Okay. Kamu dah dapat point tadi, negative 2, negative 2. So substitute dalam ni, x negative 2, y negative 2. Ni negative 2 square. Negative 2 square, 2 times negative 2, 2 times negative 2. Nah, substitute dalam ni dapatlah value tu. Mana dia? Okay. Dapat value. Okay, kemudian example 4. Example 4 pun sama juga. Mana? Kamu buatlah. Okay. Boleh abang ni. Step 1, find fx, fy. Step 2, fx equal to 0, fy equal to 0. Cari critical point. Okay. Guna simultaneous equation untuk cari critical point. Okay. So kat sini dia melibatkan proses factorization. Nampak dia factorize. Okay. Sebab apa ni? Sebab kat sini. Nampak tak? Okay. Bila kamu dapat fx equal to 0, fy equal to 0. Tiba-tiba jadi y equal to x . Dua-dua function. Nah, fx dapat y equals to x, fy pun y equals to x. So macam mana cara dia? So caranya ialah, okay, kamu masukkan dalam function negative 2x mana-mana function. Sama ada fx atau fy. Kat sini dia masukkan, nampak dia gantikan y ni dengan x. Dia ambil fy ni. Ni, kamu pasal ambil dia y. Dia ambil fy.
dia gantikan y ni dengan x. Sebab apa? Sebab dia menggunakan maklumat ni. Y equals to x. Okay, negative 2x plus x square minus 3 equals to 0. And then factorization akan dapat x equals to 3, x equals to negative 1. Dari sini, okay, x equals to 3, x equals to negative 1, baru dia cari y, partner masing-masing. Okay. So, dia cari partner masing-masing, akan dapat x3, y3, x negative 1, y negative 1. So, stationary point dia ada 2. Nah, stationary point ada 2 lah. 3, 3 dengan negative 1, negative 1. So, macam mana nak cari D value? Kamu carilah D value untuk kedua-dua point. Guna step yang D value tadi tu. Okay. Boleh ada soalan tak sebelum kita stop? Ada kelas tak apa ni? Tak ada lah kan? Halo? Ada orang tak tu? Semua boleh ke? Follow dah ni? Boleh, madam. Boleh. So for Okay, y, good. substitute y is negative 2. Okay. Substitute y is negative. Okay. So, untuk example 4 ni kamu ada 2 point. So, bila 2 point, test untuk kedua-dua point tu nah. Guna, so kamu kena tengok yang step 4 tu untuk kedua-dua point. Saya nak tunjuk. Last sekali je insyaAllah. Okay. Nampak tak? Okay. Dia test untuk kedua-duanya. Okay. Cari step ketiga ni sama. FAA, FYY, FXY. Step ketiga semua follow sahaja. Okay. Follow je. Okay. At point 33. Bila at point 33. So FAX dia single number. 2. FYY. Ada 2Y lah. Y nak ganti dengan apa? Y ni ganti dengan koordinat Y dia. So, koordinat Y sini ialah 3. 3 kali 2 dapat 6. Okay. FXY. Okay, FXY dapat value. Dapat value tak ada masalah. Okay. Selalunya yang dapat macam ni. Kamu mungkin akan dapat macam ada variable. Okay, dekat FAX, dekat FYY ada variable. Macam FYY ni ada variable Y kan. So, ganti dengan respected point. Okay. Kemudian at point negative 1, negative 1. Okay, FAX 2, single number value. Okay, value. FYY dia ialah 2Y. Okay, gantikan dengan koordinat Y dia negative 1. Dalam ni, ganti Y dengan negative 1 akan dapat negative 2. Sebab tu sini negative 2. Okay, FXY dia ialah negative 2. Value, tak ada masalah. Okay, kemudian step yang keempat. Check untuk point yang pertama 3. Untuk point yang pertama, okey, FAX 2, darab 6, tolak negatif 2 square, okey 8. Okey, bila 8, D greater than 0, FAX, tengok FAX, FAX greater than 0, so the point is minimum, sebab dia happy kan, dia happy, semuanya besar pada kosong, dia happy, so minimum. Untuk negatif 1, okey, FAX 2, FYY negatif 2, okey, darab daripada 2, tolak dengan negatif 2 square, bla bla bla, dapat negatif. Alamak, dia sedih. So, bila sedih, dia akan dapat the point negative 1 is maximum. Nah. Saya ada. Salah lah. Sorry. D value lah ni. Ini D value. Dengan FAX tadi. Salah. Sorry. D value. Okay, D value dia negative 8 which is less than 0. D less than 0, so the point is saddle. Dengan FAX tadi. Okay. So, bila dapat D less than 0, so saddle point je. Tak perlu nak tengok FAX dah. Tak payah tengok FAX. Okay, sorry. Ada silap tengok. Okay. Boleh? Ada soalan kelas? Tengok soal madam je.
So hari ni kita settle lecture 1 and lecture 2. Hari Rabu kita akan proceed dengan tutor. Okay, so bila tutor bermaksud kamu ni akan buat kami tu. Okay, now okay. So biasa takat tu dulu untuk hari ni. Okay, so hari Rabu 3 jam tutor kamu yang akan buat. Okay, macam mana kamu nak buat? Medan dah bagi dah notebook. Okay, one note. Nah, notebook dah bagi. One note pun dah buat. Okay, so tolonglah upload and then PIC kelas. Siapa PIC kelas? A3T1, A3T2, A3T3. Okay. Yang orang yang sama lah macam sesi lepas. Orang yang sama. Orang yang sama. Orang yang sama macam sesi lepas lah. Buat tutor 1 siapa buat, tutor 2 siapa buat, tutor 3 siapa buat. Okay. Ataupun tutor 1 A3T1, tutor 2 A3T2. Dengar ni. PIC dengar tak? Siapa PIC? Ain A3T2. Ain. Arisha. Arisha. Dengar. Dengar. Okay, dengar bagus. Okay, dengar betul-betul. Tutor 1 A3T1, tutor 2 A3T2, tutor 3 A3T3. Make sure ada wakil untuk setiap soalan. Madam akan tengok buku. Make sure ada wakil. Tulis dalam Telegram kelas. Soalan 1 siapa buat, soalan 2 siapa buat. Faham nah? Jangan salah faham lah. Madam tak mahu lagi dalam Telegram tiba-tiba A3T2 pun senarai nama yang A3T1 yang tutor 1. Tutor 1 A3T1, tutor 2 A3T2, tutor 3 A3T3. Okay. So A3T1 hari tu siapa yang tulis nama semua tak? Nama. Tak boleh cari dia siap. Daniel. Siapa? Daniel. Okay, thank you Daniel. Okay, so A3T1 Daniel. Muhammad Daniel kan Daniel Arif? Yang mana satu ni? Daniel Lainat. Satu lagi. Okay, baik. Muhammad Daniel. Nah. So, Daniel, tolong adjust A3T1 tutor 1. Tulis nama. Soalan 1 siapa buat, soalan 2 siapa buat, soalan 3 siapa buat. A3T2, Ain. Ain dah Ain. Okay, kalau Ain tak dapat info, tolong bagi tahu Ain. Okay, tolong bagi tahu Ain. Ain, tutor 2. A3T3. Tu siapa A3T3 yang buat ni tau? A3T3 Ernie? Amir, madam. Amir, okey Amir. Baik Amir. Nama Amir dia tak nampak. Mana nama Amir? Madam, laptop saya crash madam. Saya nak masuk balik jap. Apa? Laptop saya crash 5 kali lah. Ya kau. Aduh, siannya. Okey Amir. Tutur 3 nak? Boleh. Buat senarai nama. Alright. Okay, that's all for today. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan kata dan boleh bersurai. Thank you, madam. Okay, thank you. Thank you, madam. Welcome. Thank you. Thank you, madam. You're welcome. Yeah, Thank you, welcome. madam. Thank you. You're welcome. Thank you, madam. Thank you. You're welcome. Jumpa hari Rabu. On time kan? Hari Rabu. Baik, madam.
Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Thank you, madam. Aku tak boleh nak unmute tadi. Bising, Akib. Ada apa? Apa ni?